耶稣说的话就是爱，他的话才能离合光明，岂可承担着安慰饱足和真理，并经过试炼而得胜利。耶稣说的话就是爱，传出最伟大奇妙的故事。他的爱这良善，愿意不能诉尽。耶稣说的话就是爱。若那手是天使的话语，也不能说得完全。我专讲世界上一切权威，也不能有何帮助。各位弟兄姐妹们，大家平安。Shalom saudara-saudari sekalian. 感谢上帝，今天早上能够站在这台上，为了大家来传达神的信息。 Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini saya bisa berdiri di atas mimbar untuk memberitakan firman Tuhan. 也谢谢主任牧师所有的知识们给我机会来服侍大家。 Juga berterima kasih kepada Gembala Sidang, segenap majelis memberikan kesempatan kepada saya untuk mensaringkan firman Tuhan. 好，我们还没有听到之前，我们一起来祷告。 Mari kita berdoa.
天父，我们再一次来到你的面前，我们已经把我们的颂赞都归给你，愿我们的颂赞都可以成为你的荣耀。主，在这时刻，我们要聆听你的话语。求主，你赐给你的儿女们从你而来的聪明智慧，来明白你的话；赐给你的儿女们谦卑的心，在日常的生活来实践你的话语。求你也使用你2位仆人，能够用简单的话来传达这信息，把这时刻都交托仰望。我们这样祷告，奉靠耶稣基督名求的，阿们。好，弟兄姐妹们，我们一起来看我们今天早上的这一段经文，就是约翰福音第4章35节。Mari kita melihat nas Alkitab kita hari ini dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 35. 约翰福音第4章35节，神的话语如此的说：我们岂不说到收割的时候还有4个月吗？我告诉你们，举目向天观看，庄稼已经熟了，可以收割了。Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 弟兄姐妹们，今天早上神话语的题目就是收割庄稼，回应神的呼召。 Saudara-saudari, tema kita hari ini adalah menuai tuaian yang sudah matang, meresponi firman Tuhan. 弟兄姐妹们，当我读到这一段经文的时候，我就想到我自己的家乡。 Saudara-saudari, ketika saya membaca ayat ini, saya terpikirkan oleh saya kampung halaman saya. 我的家乡是班珠巴杜。 Kampung saya itu ada di Pancur Batu. 为什么想到这个班珠巴杜呢？ Mengapa terpikirkan Pancur Batu ini? 那这个班珠巴杜有什么特别呢？ Dan apa yang spesial dari Pancur Batu ini? 其实这个班珠巴杜没有什么特别的。 Sesungguhnya tidak ada yang terlalu spesial dari Pancur Batu ini. 如果你们要去到马大山， Kalau Anda mau ke Brastagi, 常常在班珠巴杜就是塞车， maka sering akan terjebak macet di Pancur Batu. 那就是班珠巴杜的特别了， Dan itulah spesialnya Pancur Batu. 使你们慢一点到马大山。 Membuat Anda sedikit lebih lambat tiba di Brastagi. 那各位弟兄姐妹们，班珠巴杜以前我小的时候是没有一个商人愿意进到那个地方。 Saudara-saudari, Pancur Batu ini ketika saya kecil, itu tidak ada pengusaha yang mau pergi ke sana. 原因是因为那里出了名为流氓城。 Karena di sana sudah terkenal dengan sebutan kampung preman. 那凡是有商人敢进去的话呢，他们都会被勒索各种的费用。 Asalkan ada pengusaha yang ke sana, maka mereka akan dipungut berbagai macam biaya. 所以那个在班珠巴杜做生意的人，他们平常会到棉兰去拿货。 Sehingga pengusaha di Pancur Batu mereka akan pergi ke Medan untuk mendapatkan barang untuk dijual. 那除此之外呢，班珠巴杜还以毒品村而闻名。 Selain itu, Pancur Batu juga terkenal dengan sebutannya kampung obat terlarang atau kampung narkoba. 我以前年轻的时候呢， Dan ketika saya muda, 大麻几乎呢是随手可以得的。 ganja itu sepertinya gampang sekali untuk mendapatkannya. 那个时候我们要吸大麻，我们不需要买的。 Kita saat itu jika ingin mengkonsumsi ganja, kita tidak perlu membelinya. 然后那个时候摇头丸也是很便宜的。 Dan pil ekstasi saat itu juga sangat murah. 我们自己想吃的话，我们也不需要买的。 Kalau kita ingin mengkonsumsinya juga tidak perlu membeli. 所以在我的那个在我的那个家乡呢，早上、下午、晚上。 常常有朋友呢，是因为吸食毒品呢，他们就醉倒。 Sehingga di kampung saya itu, baik pagi, sore ataupun malam itu banyak teman-teman saya yang karena mengkonsumsi obat terlarang tidak sadarkan diri. 还有在班珠巴杜，很多孩子们出生的时候，甚至他们不知道他们的父亲是谁。 Dan bahkan di Pancur Batu ini banyak anak yang ketika dilahirkan mereka tidak tahu siapa ayah mereka. 所以在这里我们会看到呢。 班珠巴杜是一个充满罪恶、道德败坏、淫乱横行的地方。 Kita melihat Pancur Batu ini adalah sebuah kampung halaman yang penuh dengan dosa dan kekacauan.
但是我们要感谢上帝呢，如今这个黑暗的事情在我的家乡几乎都消失了。 Namun saya bersyukur kepada Tuhan karena hal-hal yang gelap ini telah hilang daripada kampung halaman saya Pancur Batu. 福音已经开始进入到人们的心中， Injil sudah mulai masuk ke hati orang-orang di sana. 教会也慢慢的成长。 Gereja juga perlahan-lahan mulai berkembang. 包括呢，现在许多的华人已经信了耶稣。 Dan juga banyak orang Tionghoa sudah percaya. 我更感谢神的，就是因为我从云海的那个时候，福音已经进到我的家乡了。 Dan saya bersyukur pada Tuhan ketika saya dilahirkan, ketika saya bayi, Injil sudah masuk ke Pancur Batu. 让我没有沉入在这个世界的黑暗中。 Sehingga saya tidak tenggelam dalam kegelapan dunia ini. 所以今天就能够站在这台上，向大家来传神的话语，这都是神的恩典。 Dan hari ini saya bisa berbicara di atas mimbar ini untuk memberitakan firman Tuhan semua karena anugerah Tuhan. 弟兄姐妹们，是什么力量使我的家乡从这个黑暗变成光明呢？ Jadi saudara-saudari, kekuatan apa yang membuat kampung halaman saya berubah dari kegelapan menjadi terang? 是什么力量？ Kekuatan apa? 是今天我们在这里所听见的神的福音。 Yaitu adalah karena kekuatan dari Injil yang kita dengarkan saat ini di tempat ini. 以前Pancur Batu是一个人害怕进去的地方， Dulunya Pancur Batu adalah tempat yang ditakuti orang-orang. 因为在里面充满着罪恶、毒品、淫乱。 Karena di dalamnya penuh dengan dosa, narkotika, dan juga pergaulan bebas. 但是当福音进到里面了过后呢，人们被神的爱改变，黑暗变成黑暗被真理的光照亮了。 Namun ketika Injil sampai di sana, kegelapan telah diterangi oleh Injil. 那各位弟兄姐妹们，这是为什么我说呢？这样的背景和圣经中我们所读的，刚才我所说的这个撒玛利亚的那个背景是相似的。 Sehingga kita bisa melihat bahwa kondisi demikian yang terjadi di Pancur Batu itu sama seperti yang terjadi di dalam Alkitab, yaitu di Samaria. 各位弟兄姐妹们，撒玛利亚是犹太人他们极力避开的地方。 Jadi saudara-saudari, Samaria ini adalah tempat yang dijauhi oleh orang-orang Yahudi. 那这个犹太人呢，他们认为撒玛利亚人是宗教上不洁净的民族。 Jadi orang Samaria ini bagi orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang najis. 虽然他们是敬拜同样意味的耶和华上帝， Sekalipun mereka menyembah Allah yang sama, 但是犹太人他们在耶稣时代，他们坚信这个撒玛利亚人他们是不会得救的。 namun orang Yahudi pada zaman Yesus mereka percaya bahwa orang Samaria itu tidak akan diselamatkan. 撒玛利亚人他们也是相信这个犹太人他们也是相信撒玛利亚人他们不配得到神的恩典。 Dan orang Yahudi juga percaya bahwa orang Samaria tidak pantas mendapatkan anugerah Tuhan. 为什么他们有这样的想法呢？ Mengapa mereka bisa mempunyai pemikiran yang demikian? 原因是有3点。 Alasannya itu ada 3 poin. 第一呢，是因为撒玛利亚人他们就是犹太人与外族人同婚所生的这个混血后代。 Jadi orang Samaria ini adalah hasil dari perkawinan silang antara orang Yahudi dengan orang asing. 所以他们被视为不洁。 Jadi mereka dilihat sebagai najis. 然后第二呢，他们只是承认摩西五经。 Dan kemudian mereka hanya mengakui 5 kitab Musa. 他们撒玛利亚人他们不接受这个先知书， Mereka tidak menerima kitab Nabi. 所以他们被认为是异端。 Sehingga mereka dianggap sebagai aliran sesat. 然后第三呢，他们就是在这个基利心山呢，他们建造了自己的圣殿， Dan kemudian mereka juga membangun bait mereka sendiri 以耶路撒冷的圣殿来对立。 untuk disandingkan dengan bait Allah di Yerusalem. 因此，在犹太人的眼中，撒玛利亚人是不是神真正的那个子民， Sehingga di mata orang Yahudi, Samaria itu bukan umat pilihan Tuhan. 所以他们在救恩的业里面是没有部分的， Jadi mereka tidak mempunyai bagian dalam keselamatan. 他们也没有部分在救恩里面的。 Dan mereka tidak mempunyai bagian dalam keselamatan. 就加上呢，在以色列的那个历史的背景里面，这个以色列分裂成2个国家。 Ditambah lagi sejarah kerajaan Israel di mana terbagi menjadi 2 negara. 以前就是北国
以色列首都就是撒玛利亚， Bagian utara Israel dengan ibu kotanya Samaria, 南国犹大首都就是耶路撒冷， dan bagian selatan yaitu Yerusalem. 就是从主前8世纪的那个时候，他们已经敌对了。 Dan sejak abad ke-8 sebelum Masehi perseteruan ini sudah terjadi. 所以使到犹太人他们非常的不喜欢这个撒玛利亚人， Sehingga mereka sangat tidak menyukai orang Samaria. 犹太人甚至呢，他们不要跟这个撒玛利亚人来交往， Bahkan mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. 他们不要跟他们一起的来住、吃饭与喝水， Mereka tidak mau makan dan minum di meja yang sama dengan orang Samaria. 他们也不愿意经过撒玛利亚的人的这个地方。 Bahkan mereka tidak bersedia melewati tempat yang ada orang Samaria. 所以如果有犹太人他们要从加利利要去到耶路撒冷的时候呢， Sehingga ketika orang Yahudi mau pergi dari Galilea ke Yerusalem, 如果说他们直接的经过撒玛利亚那个地方， kalau mereka langsung melewati daerah Samaria, 他们只需要大概是110到120的那个公里的距离， mereka hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 110 sampai 120 km. 走路是需要大概3天到4天的那个时间都到了。 Kalau berjalan kaki sekitar 3 sampai 4 hari untuk tiba. 但是如果他们要绕道，就是从约旦河谷和耶利哥，他们就是要走150到160公里。 Namun jika mereka harus memutar dari lembah Yordan sampai ke Yeriko, mereka harus melewati perjalanan sekitar 150 sampai 160 km. 他们需要用5天到6天的时间才能够到底。 Perlu sekitar 5 sampai 6 hari untuk bisa tiba. 但是这个犹太人，他们宁可多几天的那个走路， Namun orang Yahudi mereka bersedia melakukan perjalanan lebih lama. 他们不愿意经过这个撒玛利亚， Mereka tidak bersedia melewati daerah Samaria. 是因为他们心中轻视了这个撒玛利亚人， Karena mereka dalam hati menganggap remeh orang Samaria ini. 他们也厌恶了那个地方的人。 Dan mereka juga sangat membenci orang-orang di sana. 但是呢，各位弟兄姐妹们，耶稣他却有不同的眼光。 Namun saudara-saudari, Yesus justru memiliki pandangan yang berbeda. 他看到撒玛利亚人这些被犹太人看为污秽、被拒绝的人， Dan bagi Yesus, orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang sudah disalahpahami dan orang-orang yang ditolak. 他们同样的需要救恩， Namun mereka tetap memerlukan 他 keselamatan. 们同样的愿意接受这个救恩。 Dan mereka juga bersedia menerima keselamatan. 所以那个时候呢，耶稣他教导他门徒们， Sehingga pada saat itu Yesus mengajari murid-murid 福音不只是给犹太人而已， bahwa Injil bukan hanya dikhususkan kepada orang Yahudi. 但是这个福音也是要给那些愿意接受的所有的人。 Namun juga diberikan kepada semua orang yang bersedia untuk menerimanya. 因此呢，当耶稣他要离开犹大往到加利利去的时候呢， Sehingga ketika Yesus mau meninggalkan tanah Yudea ke Galilea, 他就经过了撒玛利亚。 dia melewati Samaria. 刚才我所说的这个撒玛利亚，就是一条犹大人拒绝不要走的路。 Tadi kita mengatakan bahwa jalan yang melewati Samaria ini adalah jalan yang tidak ingin dilalui oleh orang Yahudi. 所以当耶稣他在撒玛利亚的路上的时候呢， Dan ketika Yesus dalam perjalanan di Samaria, 他就遇见了一位出来打水的撒玛利亚的妇女。 dia bertemu dengan seorang wanita Samaria yang sedang menimba air. 如果我们注意圣经记载说什么呢？ Dan kalau kita perhatikan apa yang tercatat dalam Alkitab, 那个时候正是中午最热的时候。 saat itu adalah masa di siang hari yang paling panas. 这个撒玛利亚妇女呢，她独自出来打水。 Dan wanita Samaria ini dia sendiri keluar untuk menimba air. 这个是要表示呢，她是被社会排斥的一个妇女。 Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang dikucilkan dari masyarakat. 还有当耶稣跟她谈话的时候， Dan kemudian ketika Yesus berbincang dengan dia, 耶稣指出她已经有5个丈夫了。 Yesus mengatakan bahwa dia sudah memiliki 5 suami. 现在同居跟她一起的不是她的丈夫， Dan sekarang yang tinggal bersama dengan dia juga bukan suaminya. 这个是要说明她的生活是混乱的。 Ini mau menunjukkan bahwa kehidupannya itu sangat kacau. 她在
众人的眼中是不洁净的人。 Di mata orang-orang, dia adalah orang yang najis. 但是当耶稣跟他谈这个活水的时候， Namun ketika Yesus berbincang tentang air hidup kepada dia, 后来当耶稣启示他自己是个弥赛亚的时候， dan kemudian Yesus menunjukkan bahwa dia juga adalah seorang Mesias, 这个妇女呢，她彻底被改变。 wanita ini sepenuhnya diubahkan. 原本她是羞愧逃避他人的一个妇女， Yang awalnya dia adalah orang yang menyembunyikan diri dari orang-orang, 她变成一个很勇敢的人，能够向别人显现她自己。 dia menjadi orang yang pemberani, yang berani menunjukkan dirinya kepada orang banyak. 后来她也是很热心的来见证主， Dan kemudian dia juga dengan sangat bersemangat bersaksi bagi Tuhan. 她回到城市里面呢，告诉众人耶稣在她身上所行的事。 Dia pergi kembali ke kota dan memberitahu orang banyak apa yang telah diperbuat Yesus pada dirinya. 她把许多的撒玛利亚人带到耶稣的面前。 Dia membawa banyak orang Samaria datang kepada Tuhan. 所以在第4章第39节那边说什么呢？ Sehingga di pasal keempat ayat 39 dikatakan, 那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣， banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya. 因为那妇人做了见证说， Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, 就是说耶稣在他身上所做的一切的事情。 ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 因此呢，耶稣他就说呢， Dan kemudian Yesus berkata, 耶稣说举目向天观看，庄稼已经熟了，可以收割了。 Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 各位弟兄姐妹们，这句话并非实际的那个麦田， Saudara-saudari, kondisi yang digambarkan ini bukan masa panen yang sesungguhnya. 因为那个时候还不是收割的季节。 Karena memang pada waktu itu masih belum sampai waktunya untuk panen. 耶稣要指的就是属灵的意义。 Namun yang dikatakan Yesus di sini memiliki makna rohani. 那耶稣要告诉门徒的信息是什么呢？ Apa yang ingin disampaikan Yesus kepada 他要 murid-muridnya? 告诉门徒，福音并不受种族、身份或背景的限制。 Bahwa Injil itu tidak dibatasi oleh suku, posisi, dan kemudian latar belakang seseorang. 我再一次的说，福音并不受种族、身份或背景的限制。 Saya katakan sekali lagi bahwa Injil itu tidak terbatas oleh suku, posisi, dan latar belakang seseorang. 凡愿意接受的人，都是已经成熟、等待收割的庄稼。 Setiap orang yang bersedia menerima Yesus, mereka adalah ladang yang sudah matang. 我们看到哦，这个撒玛利亚妇人在犹太人的眼中是不配得救的人。 Kita melihat bahwa orang Samaria ini di mata Yahudi itu tidak pantas untuk diselamatkan. 但是这个撒玛利亚妇人在撒玛利亚那个地方成为福音第一个的果子。 Namun justru wanita Samaria ini menjadi buah Injil pertama di tempat itu. 她也成为撒玛利亚那个城大收割的起点。 Dan dia juga menjadi titik mula tuayan yang besar di kota Samaria. 所以在这里要告诉我们弟兄姐妹们， Jadi di sini ingin memberitahukan kepada kita, 救恩的果实常常出现在人们认为不配的地方。 buah keselamatan itu sering muncul di tempat yang dianggap tidak pantas oleh orang-orang. 救恩的果实常常出现在人们认为不配的地方。 Buah dari keselamatan itu seringkali muncul di tempat yang dianggap tidak pantas oleh orang-orang. 在新加坡有一个青年人名叫 Timothy Cole， Di Singapura ada seorang muda bernama Timothy Cole. 这个 Timothy Cole 他从小没有感受到这个父亲的温暖， Timothy Cole ini sejak kecil tidak merasakan kehangatan kasih sayang dari seorang ayah. 他父母呢，在他刚满了1个月的那个时候就离婚了。 Ketika dia baru berusia genap 1 bulan, kedua orang tuanya sudah bercerai. 他是由他的外婆与他的舅舅抚养长大， Dan dia dibesarkan oleh nenek dan pamannya. 他的心中充满了愤怒， Dalam hatinya itu penuh dengan kemarahan. 他常常感到孤独和迷茫，没有方向。
Dia sering merasa kesepian dan tersesat, tidak tahu harus kemana. 他从小就做出了许多的问题。 Sejak kecil dia sudah membuat banyak masalah. 在小学的时候，是因为他用了那个椅子来扔了他的那个老师，就被开除学校。 Saat dia di tingkat SD karena dia melemparkan kursi ke gurunya, dia dikeluarkan dari sekolah. 他在9岁就开始抽烟了， Di usia 9 tahun dia mulai merokok. 他在10岁就学会吸胶水了， Dan kemudian di usia 10 tahun dia mulai menghirup lem. 他在15岁的时候已经成为新加坡一个街头帮派的那个成员。 Dan ketika di usia 15 tahun dia sudah menjadi ketua geng jalanan di Singapura. 很快他就成为了那个红门帮的里面的一个小头目。 Dia kemudian dengan sangat cepat menjadi geng Hongmen, ketua geng Hongmen, salah satu ketua kecil di geng Hongmen. 他带领了一群的青年人去打架勒索行恶。 Dan dia membawa banyak orang muda pergi berkelahi dan melakukan dosa. 他生活里面充满到暴力、仇恨、罪恶。 Dan kehidupan dia penuh dengan kekerasan dan kebencian. 直到他19岁生日之前呢， Sampai sebelum usia ulang tahunnya ke-19. 因为他虚了警察，他就被捕， Karena saat itu dia ditangkap oleh polisi. 他就进了监牢2年半的时间。 Dan dia masuk ke penjara dengan vonis 2,5 tahun penjara. 那在这个监狱的那个日子呢，他也是成为他生命的转折点。 Dan harinya di penjara merupakan titik balik kehidupannya. 在监牢里面，他听到一个声音向他说话。 Di dalam penjara dia mendengarkan sebuah suara yang berbicara kepada dia. 你想一辈子这样的活下去吗？ Apakah kamu mau hidup begini untuk seterusnya? 就是在那一个时刻， Dan juga di saat itu juga 神就开始向他说话。 Tuhan mulai berbicara kepada dia. 在监牢里面的一个基督徒的囚犯人给了他一本的圣经。 Di dalam penjara juga ada seorang tahanan yang beragama Kristen dan memberikan dia sebuah Alkitab. 这个提摩太寇是因为没有好好读书，连他的中文都读得不好， Dan karena Timotiho ini tidak belajar dengan baik, bahasa Mandarinnya juga tidak bagus. 但是他慢慢的来学来读这个经文。 Namun dia perlahan-perlahan belajar untuk bisa membacanya. 他每天早上祷告， Dia berdoa setiap pagi 后来他就那个时候第一次感受到神的爱， dan kemudian saat itu untuk pertama kalinya dia merasakan kasih Tuhan. 他感受到有一种的感觉就是不被定罪， Dia merasakan sebuah perasaan di mana dia tidak dihakimi. 他不被拒绝， Dia tidak ditolak. 但是他感受到被接纳，被神的爱来医治。 Dia merasakan penerimaan dan juga pengobatan daripada Tuhan. 他出狱了过后呢，他就进入了一个突破宣教中心的生活。 Dan kemudian setelah keluar dari penjara, dia pergi ke rumah pemulihan Breakthrough Mission. 他就学习了新的生命， Dan dia juga belajar untuk hidup baru di sana. 他也开始了服侍其他人。 Dan dia juga belajar melayani orang lain. 今天他成为了一名的牧师， Dan hari ini dia telah menjadi seorang pendeta. 他也是一个辅导员， Dia juga adalah seorang konselor. 他专门的来帮助那些曾经吸毒或者做过监牢的人。 Dia secara khusus membantu orang-orang yang sebelumnya terjerumus ke dalam narkotik atau yang pernah masuk ke penjara. 他带领了许多的生命认识那位改变他生命的耶稣基督。 Dia membawa banyak orang untuk mengenal Yesus yang mengubah hidupnya. 这个提摩太寇他常常的说呢， Timotiho ini sering kali berkata, 我以前不相信有上帝， dulunya saya tidak percaya ada Tuhan. 但是这个上帝他相信我， Namun Tuhan ini percaya kepada saya. 即使我自己都不相信我自己。 Bahkan ketika saya sendiri tidak percaya kepada diri saya sendiri. 从一个破碎没有未来的青年人， Dari seorang muda yang sudah begitu bobrok, yang begitu hancur dan tidak punya masa depan. 神使他成为照亮黑暗之人的光。 Tuhan membuat dia menjadi terang yang menerangi banyak orang.
他的生命见证之作呢，基督的爱能赎回最黑暗的过去。 Dan kesaksiannya yaitu kasih daripada Tuhan bisa menyelamatkan kembali kita dari kegelapan. 使那曾经以前是一个罪的人，成为拯救别人的见证人。 Sehingga seseorang yang sebelumnya adalah orang berdosa bisa menjadi kesaksian yang menyelamatkan orang lain. 各位弟兄姐妹们，刚才我所说的就是救恩的果实常常出现在人以为不配的人身上。 Tadi kita katakan bahwa buah dari keselamatan itu seringkali muncul di tempat yang kita rasa tidak pantas. 弟兄姐妹们，在我们的生活里面呢，也有许多像提摩太后或者撒玛利亚妇女的人一样。 Saudara-saudari, dalam kehidupan kita juga banyak orang-orang yang sama seperti Timotiko ataupun wanita Samaria itu. 他们的问题多， Masalah mereka sangat banyak. 他们的生命破碎， Kehidupan mereka itu hancur. 他们充满着罪恶与痛苦。 Mereka penuh dengan dosa dan kepahitan. 通常我们会避开他们， Umumnya kita akan menghindari mereka. 我们不想与他们来往， Kita tidak ingin memiliki hubungan dengan mereka. 我们看他们为罪人， Kita melihat mereka sebagai orang berdosa. 我们也注定他们为未来要灭亡的人。 Kita bahkan juga menetapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan binasa. 但是今天早上神的话语告诉我们什么？ Namun hari ini firman Tuhan ingin memberitahu kepada kita. 神的话语吩咐我们说呢，举目向天观看，庄稼已经熟了，可以收割了。 Firman Tuhan memerintahkan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 这些我们看不起的人， Orang-orang yang kita anggap remeh ini, 社会排斥的人， orang-orang yang dikucilkan dari masyarakat, 都是已经成熟等待收割的庄稼。 mereka adalah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 各位弟兄姐妹们，神要我们去到他们中间， Saudara-saudari, Tuhan ingin kita pergi ke antara mereka, 把神的这个福音来传给他们。 memberitakan Injil kepada mereka. 当我们愿意被神差派到他们中间，把这个信息传给他们的时候， Ketika kita bersedia diutus Tuhan dan mengabarkan Injil ini kepada mereka, 他们就会被应得， maka mereka akan 他们的生命会被主改变。 hidup mereka akan diubahkan. 不过很可惜，我们现在人的生活呢，我们常常像犹太人一样， Namun sangat disayangkan kehidupan kita seringkali seperti orang Yahudi. 自以为圣洁， Merasa diri sendiri itu kudus. 不愿意接近那些污秽的人。 Tidak ingin berhubungan dengan orang-orang yang berdosa itu. 我们自以为是义人，却忘记了耶稣来到这世上的目的。 Kita merasa kita adalah orang benar, namun lupa tujuan Yesus datang ke dunia ini. 马太福音第9章12节到第13节，耶稣说了什么？ Matius pasal 9 ayat 12 sampai 13, apa yang dikatakan Yesus? 耶稣说呢，健康的人用不着医生，有病的人才用得着。 Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 后来他说呢，我来本不是造义人，乃是造罪人。 Kemudian dikatakan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. 在这里，主耶稣要告诉我们，他来的目的是要寻找那些不完美的人。 Di sini kita melihat bahwa Yesus memberitahukan kita bahwa dia datang tujuannya adalah bukan untuk mencari orang-orang yang sempurna. 耶稣来，他要拯救那些世上的灵魂。 Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. 因此，今天早上我们要回应神的呼召。 Karena itu hari ini kita perlu meresponi panggilan daripada Tuhan. 主耶稣他已经赐给了我们大使命， Tuhan telah memberikan kita amanat agung, 就是要把福音传给那些世上的灵魂。 yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang. 让我们睁开我们的眼睛， Kiranya kita membuka mata kita, 看看我们四周围的人， melihat orang di sekeliling kita. 他们就是那一片已经成熟等待被收割的庄稼。 Mereka adalah ladang-ladang yang sudah menguning, yang sudah matang untuk dituai. 只要我们愿意去，
Asalkan kita bersedia untuk pergi 把福音传给他们， dan memberitakan Injil kepada mereka, 我们相信他们必得救， kita percaya bahwa mereka akan diselamatkan. 神的国度必定扩展。 Kerajaan Tuhan juga akan diperluas. 各位弟兄姐妹们，我记得我刚刚申请进入到神学院的时候， Saudara-saudari, saya ingat pertama kali saya apply untuk sekolah teologi. 那时候我在那个Bandar Baru的卫理神学院来念神学。 Saya ingin bersekolah di sekolah teologi di Bandar Baru, sekolah metodis di sana. 每到周末呢，我都会回到我的家乡班卓巴杜。 Setiap akhir minggu saya akan kembali ke kampung saya yaitu Pancur Batu. 那晚上我们平常是有我一群的那个朋友，我们会常常一起的来做。 Dan biasanya di malam hari teman-teman lama saya akan berkumpul dan kami akan duduk bersama. 但是我开始读神学了过后呢， Namun ketika saya mulai belajar teologi ya, 那回去见他们的时候， ketika saya kembali dan saya bertemu dengan mereka, 他们会笑我，他们会讥讽我说呢， mereka akan menertawakan saya dan menyindir saya. 圣人来了， Orang- 我们要快躲开； Orang kudus sudah datang, ayo kita pergi. 圣人来了，我们要避开。 Orang kudus sudah datang, ayo kita pergi. 为什么他们会这样说呢？ Mengapa mereka berkata demikian? 因为他们记得呢，我以前还没有悔改的时候，就是我跟他们一样的。 Karena mereka ingat ketika sebelum saya bertobat, saya itu sama seperti mereka. 我以前曾经跟他们一起抽烟， Dulunya saya merokok bersama dengan mereka 跟他们一起的赌博， dan berjudi bersama dengan mereka 跟他们一起的说粗话， dan berkata-kata kasar, cakap kotor dengan mereka, 做了许多的不好的事。 melakukan banyak hal yang tidak baik. 但是当我悔改归主了过后呢， Ketika saya bertobat kembali kepada Tuhan, 他们觉得我成为一个圣洁的人了， mereka merasa bahwa saya telah menjadi orang yang kudus. 他们不敢的接近我。 Mereka tidak berani dekat dengan saya. 但是不管因为他们来嘲笑我，我就没有离开他们。 Namun sekalipun mereka menertawakan saya tidak meninggalkan mereka. 反而我会常常的跟他们在一起，跟他们的相处。 Justru saya lebih sering lagi bersama dengan mereka, berbincang dengan mereka. 后来我有很多的机会跟他们来传神的福音。 Kemudian saya memiliki banyak kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada mereka. 感谢主呢，今天大部分我的这个朋友们，他们已经相信了耶稣， Dan puji Tuhan, mayoritas dari mereka sekarang sudah percaya. 他们也参加了教会的聚会。 Mereka sudah ikut ibadah di gereja. 这就是那一片已经成熟、准备被收割的庄稼。 Ini adalah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 他们曾经是黑暗中的人， Sebelumnya mereka adalah orang-orang dalam kegelapan. 今天却被光照亮， Dan hari ini telah diterangi oleh terang 成为主的儿女们。 dan juga menjadi anak-anak Tuhan. 弟兄姐妹们，今天神的话语呼召我们每一个人， Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini memanggil kita setiap orang. 举目向天观看， Lihatlah ladang-ladang 你 sekeliling. 的身边的庄稼已经熟了， Ladang-ladang di sekeliling Anda sudah menguning dan matang. 让我们一起的为主来做工， Kiranya kita melakukan pekerjaan Tuhan ini. 带主的福音去收割那属神的灵魂。 Membawa firman Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. 相信神一定与我们同在， Dan kita percaya Tuhan pasti beserta dengan kita. 他也会帮助我们来救那些的灵魂。 Dan dia juga yang akan membantu kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. 我们要记得， Kita harus ingat, 在人看来不配的，在耶稣的眼中却是宝贵的。 di mata orang-orang sesuatu yang dianggap tidak pantas itu di mata Tuhan justru merupakan sesuatu yang sangat berharga. 在人以为不会得救的，耶稣正是为了他们而来，要拯救他们。 Saat kita merasa bahwa orang-orang tidak pantas, justru Yesus datang untuk mereka. 愿我们都会回应主的呼召， Kiranya kita bisa meresponi panggilan Tuhan ini. 成为那受庄稼的人， Menjadi orang-orang yang menuai, 把光带进黑暗， membawa terang ke dalam kegelapan. 让人因着
认识了耶稣，他们就能够得到永恒的生命。 Sehingga orang-orang setelah mengenal Yesus bisa mendapatkan kehidupan 愿 kekal. 主帮助我们， Kiranya Tuhan membantu kita. 我们来祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们要感谢你。今天早上借着你的话语，你再一次的来提醒我们，我们要去把福音传给那些被忽略的人，活在这个黑暗的人，因为他们是最需要这个福音的，他们是最需要这个救恩的。 因为你来到这个世上的目的，就是为了他们这个病人。主啊，借着神的话语，你再一次的提醒，我们要注意，睁开我们的眼睛，来看我们四周围的人，在我们身边的人，有许多有问题，活在罪恶里面，他们就是 已经熟的这个庄稼，是需要我们向他们来传这福音，来收割的这个庄稼。求主你带领，帮助我们，感动我们，让我们能够敏锐，我们能够来会体会，我们也能够来会把这个福音传给他们，让他们也能够被这个神的福音改变。主啊，求你带领，求你帮助。 让我们能够在我们生活里面能够来完成你的大使命，感谢你主，我们这样祷告，奉靠耶稣基督名求的，阿门。上帝祝福大家。